Salam sejahtera dan salam perpaduan. Izinkan saya membentangkan laporan inovasi bagi kumpulan kami. Inovasi ini dimulakan pada bulan Oktober 2019. Nama kumpulan kami ialah Droid. Kumpulan ini diketuai oleh Puan Lim Cheong Ying dari Unit Pengajian Cina dan 3 orang ahli lain dari Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia. Mereka ialah Encik Lee Siong Tim, Encik Yap Ting Peng dan Dr. Suryati Abdul Aziz. Tajuk inovasi kami ialah Kit Komunikasi Asas Bahasa Cina Mendengar dan Menyebut. Sebelum inovasi dilaksanakan, kami mendapati peserta yang menghadiri kursus bahasa berdepan dengan beberapa situasi yang mengekang penguasaan atau pencapaian mereka. Antara kekangan tersebut ialah peserta cenderung menggunakan strategi yang sama dalam pembelajaran bahasa tambahan. Ini adalah kerana setiap bahasa berbeza dari segi linguistik dan ortografi. Secara tidak langsung, ini akan mempengaruhi strategi dalam pembelajaran bahasa sansaran. Selain daripada itu, strategi yang digunakan ketika belajar bahasa pertama berkemungkinan tidak sesuai untuk pembelajaran bahasa kedua. Contohnya, dalam bahasa Melayu, penjodoh bilangan seekor digunakan untuk semua haiwan, manakala dalam bahasa Cina, ia diwakili oleh 3 penjodoh bilangan iaitu Yi untuk ayam, burung, ikan dan kambing, Yi To untuk lembu dan Yi Wei untuk ikan. Kami juga mendapati peserta memilih untuk mendiamkan diri kerana segan akan melakukan kesilapan membaca dan menyebut. Selain daripada itu, peserta juga didapati mudah lupa apa yang mereka pelajari kerana kurang mengulang sebut bahasa baru itu. Mengikut John Medina dalam buku Brain Rules, biasanya orang lupa 90% daripada apa yang dipelajari dalam masa 30 hari bermula dari beberapa jam pertama selepas pembelajaran. Ini juga disokong oleh teori lupaan untuk belajar oleh Benedict Carey. Beliau mendapati ingatan ada dalam simpanan, namun ingatan akan pudar dengan masa. Walau bagaimanapun, ingatan dapat diperkukuhkan melalui pengulangan sejajar dengan kelupaan oleh Ebbinghaus. Seterusnya, mari kita lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh kumpulan kami. Dengan mengambil teori yang telah dinyatakan, pada peringkat awal kumpulan kami mencadangkan penggunaan kad imbasan manual. Setelah digunakan beberapa kali, kami mendapati kaedah manual ini kurang berkesan kerana kesukaran pinyin, ketidaktepatan intonasi, kurang menarik dan semakin banyak yang lupa. Untuk mengatasi masalah-masalah penggunaan kad imbasan manual, kami menerapkan unsur ulangan berjarak, bahasa Inggerisnya spaced repetition. Teknik ini dipelopori oleh Ebbinghaus dan Howard. Proses ulangan berjarak boleh dijelaskan seperti berikut. Sediakan 5 kotak kosong yang diberi 2 label, kotak 1 sehingga kotak 5 dan tempoh ulangan masing-masing. Pengisian kad bermula dari kotak pertama. Mana-mana kad yang boleh diingati dipindahkan ke kotak kedua. Kad dalam kotak kedua akan diulang selama sehari. Sekiranya ia masih boleh diingati, kad berkenaan dipindahkan ke kotak ketiga dan begitulah seterusnya. Namun jika tidak, kad berkenaan akan dikembalikan ke kotak pertama. Sistem manual berkenaan mempunyai beberapa kelemahan. Aplikasi digital atau manual yang sedia ada tidak memberi tumpuan kepada aspek ketepatan intonasi dan penggunaan penjodoh bilangan yang sesuai. Kedua-dua masalah ini diselesaikan dengan aplikasi yang mendukung strategi baca dan sebut yang mempunyai elemen kognitif dan metakognitif. Terdapat 3 objektif inovasi iaitu mengajar dan belajar penjodoh bilangan, menggunakan penjodoh bilangan yang tepat serta menyebut dengan intonasi yang tepat. Antara penambahbaikan kepada kaedah sedia ada ialah yang pertama, mesra pengguna. Kedua, teknologi 1 ke 1 iaitu integrasi teknologi dalam pelajaran bahasa asing banyak memberi manfaat. Dan yang ketiga ialah konsep ulangan berjarak, masa dapat diterapkan. 双耳朵，一双耳朵，一颗种子，一颗种子。
商店，一间厕所，一间银行。 Kit ini menggabungkan modul pembelajaran bagi penutur bukan natif, bahasa Cina, teknologi satu kesatu dan menggunakan Anki Droid dan teknik ulangan berjarak. Kit ini dapat mengukuhkan ingatan pengguna untuk menguasai kemahiran dengar dan sebut dengan berkesan. Kit ini juga sesuai digunakan sebagai latih tubi selepas menghadiri kelas formal. Terdapat dua mod dalam kit ini. Bagi mod bahasa Cina ke bahasa Melayu, peserta berpeluang memilih untuk mendengar dalam bahasa Cina dan menyimak maknanya dalam bahasa Melayu. Setelah kemahiran mendengar dikuasai, peserta boleh menguji ingatan mereka melalui mod bahasa Melayu bahasa Cina di mana peserta boleh menyebut dalam bahasa Cina perkataan bahasa Melayu yang dipamerkan. Setiap mod mempunyai skala penilaian ulangan berjarakkan masa. Inovasi yang dilaksanakan juga menghasilkan beberapa faedah seperti meningkat tahap kepuasan serta kefahaman pelanggan, meningkatkan hasil kerja serta tidak melibatkan sebarang kos dan penjimatan dalam masa. Apps ni yang menariknya ialah bila kita masuk apps ni, kita boleh belajar. Dia ada mod belajar dia. Dan mod belajar dia adalah yang simple, yang senang, ya. Jadi kita boleh tekan dan dia keluar je perkataan dia dan kita boleh baca perkataan tu. Dan kalau kita tak baca dia, kita boleh dengar semula berkali-kali untuk mendapatkan sebutan yang betul. Ya, jadi macam ni, ya. Jadi kita boleh tekan berkali-kali, kita boleh sebutlah izin canting. Kalau tak betul kita dengar lagi sekali supaya kita dapat perkataan yang betul. Apps ini mudah Alik sebab kita. Jadi bila-bila masa dan mana-mana juga kita boleh belajar bahasa Mandarin. Aplikasi ini sangatlah membantu, terutamanya saya sebagai penutur kedua. Jadi memudahkan saya sebab kita boleh ulang perkataan yang disebut itu beberapa kali dan amatlah memudahkan saya untuk meningkatkan meneroka dan meningkatkan penguasaan dalam komunikasi bahasa Mandarin. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk mengenali maksud dan cara-cara yang betul untuk menyebut perkataan dalam bahasa Mandarin. Ianya sangat mudah digunakan dan sesuai kepada orang-orang yang ingin belajar bahasa Mandarin.